Jadi walaupun apa yang Rasulullah sabdakan ini belum berlaku, masih lagi dalam solat berjamaah tu ada imam. Tetapi satu hari nanti nak menyatakan bahawa kita benar-benar berada di akhir zaman dan kiamat semakin hampir, apa yang Rasulullah sabdakan ini pasti akan berlaku, iaitu bila mana hendak mendirikan solat berjamaah, sehingga kan tidak ada orang yang layak menjadi imam untuk mengimami solat berjamaah tersebut. Hadis yang ke-31 daripada 40 hadis peristiwa akhir zaman. Tak ada imam untuk sembahyang berjamaah. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Salamah bintil Hurri radhiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya'ti 'alan nasi zamanun yakumuna sa'atan la yajiduna imaman yusalli bihim. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Salamah binti Al-Hurri radhiyallahu ta'ala anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman di mana pada waktu itu orang ramai berdiri tegak beberapa lama kerana mereka tidak mendapatkan orang yang layak menjadi imam untuk solat mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita berkenaan tentang peristiwa akhir zaman yang ianya termasuk daripada tanda-tanda kiamat yang kecil, iaitu satu ketika nanti tidak ada imam untuk sembahyang berjamaah. Artinya satu masa, satu saat nanti bahawa petunjuk menyatakan bahawa hampirnya dengan kiamat semakin hampir, sehingga kan akan berlaku nanti apabila untuk mendirikan sembahyang berjamaah tetapi tidak ada imam untuk mengimami di dalam sembahyang berjamaah. Maka sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yati 'ala nasi zamanun, akan datang suatu zaman iaitu masa hampirnya kiamat semakin hampir, maka itulah zamannya. Maka apabila kata Rasulullah, kamu akan lihat nanti bila kiamat semakin hampir, dan itu menunjukkan kamu berada di zaman penghujung akhir zaman. Yakumuna sa'atan la yajiduna imaman yusalli bihim. Akan datang satu zaman di mana pada waktu itu orang ramai berdiri tegak beberapa lama lantaran untuk melakukan solat berjamaah. Maka pada waktu itu para jemaah menunggu beberapa lama kerana dalam kita melaksanakan solat berjamaah, maka makmum mengikut kepada imam. Imam berada di hadapan itu untuk diikuti. Innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti. Lalu mereka menunggu berdiri berapa lama kerana menantikan imam. Mereka menunggu beberapa lama dalam nak mendirikan sembahyang berjamaah kerana mereka tidak mendapati ada orang yang layak menjadi imam untuk salat mereka. Walaupun apa yang diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pasti pada hari ini kita belum sampai kepada tahap ataupun peringkat apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Artinya sekarang ni kalau kita lihat bila mana didirikan solat berjamaah, apa juga sekalipun solatnya, sama ada solat fardu subuh, solat fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib dan juga fardu isyak, maka di sana pasti ada imam yang akan mengimami solat berjamaah tersebut. Ya, walaupun secara pasti sekarang kita lihat belum lagi berlaku apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Artinya tahap yang baginda Rasulullah menyatakan nanti akhir zaman kamu tengok nanti bila mana solat berjemaah pun imam tak ada. Maka kalau tengok dalam konteks hari ini, masanya ketikanya itu belum sampai, tetapi pasti akan berlaku kerana setiap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, pasti dan pasti akan berlaku, kerana itu merupakan daripada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah tidak berbicara mengikut hawa nafsunya, semua adalah bergantung kepada wahyu daripada Allah. Wa may yantiqul 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu bicara tidak mengikut hawa nafsu, melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun apa yang Rasulullah sabdakan ini belum berlaku, masih lagi dalam solat berjemaah tu ada imam. Tetapi satu hari nanti nak menyatakan bahawa kita benar-benar berada di akhir zaman dan kiamat semakin hampir, apa yang Rasulullah sabdakan ini pasti akan berlaku, iaitu bila mana hendak mendirikan solat berjamaah, sehingga kan tidak ada orang yang layak menjadi imam untuk mengimami solat berjamaah tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Namun kita meyakini bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, telah sebut, telah bersabda, pasti kita akan sampai kepada masa tersebut. Kita ke arah menuju kepada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti dan pasti kita akan sampai satu ketika, satu masa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu akan datang satu zaman, yakni zaman akhir zaman. Maka nanti tidak ada orang yang menjadi imam untuk sembahyang berjamaah. Artinya kita akan sampai kepada masa tersebut. Cuma tinggal lagi masa dan ketika itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak masjid-masjid yang tidak mempunyai imam yang benar-benar dapat melaksanakan peranan seorang imam, sehingga kan dahsyat nanti kita berada di akhir zaman ni, kiamat semakin hampir nanti, yang Rasulullah kata tidak ada imam untuk sembahyang berjamaah. Artinya nak menyatakan nanti nak cari yang betul-betul memenuhi kriteria, memenuhi syarat-syarat untuk menjadi imam dalam sembahyang, itu tidak ada. Tidak dapat untuk memenuhi syarat-syarat kriteria untuk menjadi imam, kerana peranan imam ni bukan mudah, kerana tanggungjawabnya besar. Segala faedah, manfaat, kelebihan di dalam sembahyang itu tergantung kepada imamnya. Siapa yang menjadi imam, siapa yang mengetuai imam dalam sembahyang berjamaah. Kurangnya makmum dapat kelebihannya, maka tergantung kepada imamnya. Lebihnya tergantung kepada imamnya. Maka sebab itu Rasulullah menyatakan ju'ilal imam liyu'tamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti, makmum mengikut imam. Jadi segala kelebihan yang ada pada imam maka pun akan dapat kepada makmum. Maka sebab itu peranan seorang imam ni sangat sukar, sehingga kan kata ulama, satu masa nanti banyak masjid-masjid tidak ada imam yang benar-benar yang dapat melaksanakan peranan seorang imam, sehingga kan nak mencari dan memenuhi kriteria-kriteria syarat-syarat imam tu maka sukar untuk dipenuhi. Jika dilihat syarat-syarat imam adalah sangat ketat dan memang sangat sukar untuk dipenuhi, tuan-tuan. Pertama, untuk menjadi imam ini mestilah dia seorang yang faqih. Dia diberikan ilmu, pengetahuan, faham tentang hukum hakam, apatah lagi yang berkaitan tentang sembahyang berjamaah. Faqih. May yuridillahu bihi yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala nak berikan kebaikan, yang pertama sekali Allah Ta'ala beri dia faqih tentang urusan agama. Hampir-hampir tiada, tuan-tuan, sukar untuk memenuhi syarat yang pertama ini, iaitu mesti dia faqih. Yang kedua, alim. Faqih itu lebih tinggi daripada alim. Yang kata cendekiawan, profesional,
Itu jauh sekali tuan-tuan, belum sampai kepada faqih. Faqih betul-betul dia mendalam hukum hakam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila dia faqih, dia tahu perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, perkara-perkara makruh. Jadi perkara-perkara tersebut bila dia faqih, dia usahakan untuk menjaga, memelihara di dalam sembahyang berjemaah, apatah lagi sebagai seorang imam. Maka sebab itulah bila dia faqih, dia tahu apa kelebihan-kelebihan yang boleh dapat bila dia menjadi imam, maka dilaksanakan, maka makmum pun akan dapat juga. Tapi kalau tidak faqih, mungkin kekurangan yang berlaku padanya, maka akan berlaku juga kepada makmum. Maka jika tidak ada faqih, maka lantiklah syarat yang kedua, alim. Ada knowledge, ada ilmu sedikit sebanyak tentang hukum hakam. Ada ilmu berkaitan tentang sembahyang berjamaah. Dia tahu yang mana satu wajib, yang mana satu rukun, yang mana satu sunat. Dia ada ilmu, maka lantiklah di kalangan mereka. Tak ada yang berilmu, maka yang ketiga, carilah yang warak. Warak ni orang yang menjaga tindak tanduknya dalam kehidupannya, menjauhkan perkara-perkara yang syubhah, perkara-perkara yang makruh. Dijaga akhlaknya, perilakunya, kehidupannya, supaya tidak membuat perkara-perkara yang syubhah, apatah lagi yang haram. Ini warak. Tak ada lagi yang warak, maka cari lagi syarat yang lain. Mesti salih. Salih ni baik, sembahyang ni dapat jaga, tutup aurat, hormat orang tua dan sebagainya, beradab, salih. Maka begitulah seterusnya tuan-tuan, syarat-syarat untuk imam ini. Maka tak melepasi syarat yang keempat, cari yang kelima. Tak melepasi syarat yang kelima, cari yang keenam, dan seterusnya, sehingga kurang lebih ada 15 syarat untuk melantik imam. Maka kata Rasulullah, bila kamu dah hampirnya dengan kiamat nanti, kamu berada di akhir zaman, kebanyakannya masjid untuk memenuhi syarat-syarat kriteria imamnya tadi hampir-hampir tidak ada, sehingga kan benar-benar tidak ada imam yang dapat memainkan peranan seorang imam. Jadi kalau kita lihat dalam situasi hari ini, maka perkara ini tidak ambil kisah dalam masyarakat kita berkenaan tentang nak melahirkan, createkan di kalangan kita orang yang faqih, orang alim, wara', salih. Kerana ini tanggungjawab untuk kita lantik menjadi imam. Maka akibatnya masyarakat kita hari ini, dengan tertipunya dengan dunia, dengan berebutnya harta, jawatan, pangkat, mencari harta sebanyak-banyaknya, sehingga kan lupa perkara agama macam ini, sehingga kan satu ketika nanti nak mendirikan solat berjamaah, maka tak ada imam. Kerana apa? Kerana tak dapat nak memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan oleh para fuqaha untuk menjadi imam dalam sesuatu imam sembahyang berjamaah tersebut. Bahkan mereka yang berilmu pun ramai yang tidak menghadiri solat berjamaah. Maka kalau tengok tadi syaratnya alim, orang yang berilmu, maka itu kita dahulukan untuk dia menjadi imam dalam sembahyang berjamaah. Kerana kelebihan keilmuannya, kealimannya, kewarakannya, kesalehannya manfaat kepada semua makmum dalam jemaah tersebut. Jadi itu yang kita dahulukan. Tetapi sehingga kan kita nanti benar-benar berada di akhir zaman, kiamat semakin hampir, orang-orang yang diberikan keilmuan oleh Allah Ta'ala pun mereka tidak dapat hadir sembahyang berjamaah. Maka bila orang alim sendiri, orang yang ada ilmu sendiri tak dapat hadir ke sembahyang berjamaah di masjid, maka tinggallah golongan-golongan yang jahil. Ini ke arah apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggallah orang-orang jahil
yang tidak tahu selok belok hukum hakam, tidak mengetahui sikit sebanyak ilmu syariat. Jadi apabila keadaan ini berterusan tuan-tuan, berpanjangan, pasti pada suatu waktu nanti akan sampai juga kepada apa yang telah dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, iaitu yakumuna sa'atan la yajiduna imaman yusalli bihim. Akan berlaku nanti, jika ini berterusan, orang yang ada ilmu maka mereka pun tak dapat nak mengimarahkan rumah Allah Ta'ala. Kalau ada, maka boleh kita didahulukan. Jadi kalau ini berterusan tuan-tuan, maka akan sampai seperti mana realitinya apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat hari ini, ya memang kita ke arah perkara tersebut. Kita ke arah perkara tersebut kerana kita yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tinggal lagi kita kena faham betul-betul, bila Rasulullah SAW menyatakan sedemikian, itu bukan kita nak perkara tersebut terjadi ataupun ini benda negatif. Tidak. Bila Rasulullah SAW menyatakan yang sedemikian, nak beri kepada ibrah kepada kita pengajaran supaya standby, bersiap sedia. Perkara ini pasti akan berlaku, maka bersiap sedialah daripada sekarang. Carilah sebanyak-banyaknya bekalan, persediaan untuk kita menghadapi peristiwa tersebut. Maka dunia ini sementara, dunia ini tempat meninggal, akhirat itu tempat tinggal. Jadi bila kita baca hadis-hadis, apatah lagi berkenaan tentang peristiwa akhir zaman ni, bukan nak melemahkan semangat ataupun nak menegatifkan sesuatu perkara itu tuan-tuan. Tidak. Dia nak membangkitkan kita lagi untuk semangat untuk beramal. Dia nak membangkitkan lagi untuk kita sentiasa bersedia dengan apa-apa kemungkinan boleh berlaku, maka bersedialah. Apa yang ada boleh buat ni sekarang tuan-tuan, garap je. Sementara boleh datang ke masjid sembahyang berjemaah, datanglah. Satu ketika nanti akan dihalang, tak boleh juga pergi sembahyang berjemaah. Apa yang boleh sekarang, buatlah. Dah boleh dah ada majlis taklim dibuat, silakan datang. Dah boleh dah datang bersemuka, silakan datang. Dah boleh benarkan dah sembahyang berjemaah di masjid di surau, silakan. Maka garap saja apa yang ada ni sekarang tuan-tuan. Peluang dan ruang nanti satu masa akan tertutup semula. Akan berlaku seperti mana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana saat dan ketika ini bukan makin terang tuan-tuan, makin gelap. Maka itulah sunatullah. Bila kita berada di akhir zaman ini, maka banyak timbul fitnah-fitnah, yang mana fitnah ini ada di sekeliling kita, sehingga kan ramai di kalangan kita terjebak, terpengaruh dengan fitnah akhir zaman ini, sehingga kan menggadaikan agama mereka semata-mata untuk dunia, harta, makhluk, pangkat, jawatan dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, maka akhirnya apa tindakan kita ni sekarang ni tuan-tuan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, badirul bil a'mal qabla al fitan. Segera kalian buat amal saleh, segera kalian beramal. Jangan itu, jangan ini lagi dah sekarang ni, sebelum datangnya fitnah yang besar. Dah tak lama dah tuan-tuan. Saat semakin genting, masa semakin dekat. Badirul bil a'mal salih, cepat kata Rasulullah, segera buat amal salih. Mana yang sempat buat. Nanti satu zaman, satu ketika, satu masa, maka tidak lagi lah mudah untuk dapat kita melaksanakannya. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan daripada hadis ini jelas sekali menerangkan kepada kita betapa peristiwa ini pasti akan berlaku. Bila peristiwa ini pasti akan berlaku, dan walaupun sekarang ini kita lihat masih ada lagi imam yang dapat mengimami salat berjemaah, bahkan ada kriteria-kriteria, syarat-syarat
yang dapat dipenuhi sebagai seorang imam, dan sebenarnya kita sekarang ni sudah menuju ke arah apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan tidak ada imam nanti, ataupun tidak ada imam yang dapat memenuhi kelayakan dalam melaksanakan peranan seorang imam, sehingga kan tidak ada imam untuk sembahyang berjamaah. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengajaran yang besar bahawasanya hendaklah kita bersiap sedia dengan sebanyak-banyaknya menyediakan bekalan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan melakukan sebaik mungkin amal ibadah kewajipan yang diwajibkan oleh Allah taala kepada kita, dan juga apa yang sekarang belum mampu melaksanakan dan memperbanyakkan amalan-amalan sunat, maka usahakanlah melakukannya. Maka insya-Allah mudah-mudahan dia sebagai satu pembenteng, penghindar daripada kita terpengaruh dengan fitnah akhir zaman, dan menjadi asbab kita selamat daripada fitnah akhir zaman. Allah Ta'ala selamatkan iman kita, Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk kita melaksanakan amal salih ibadah kepada Allah, dan insya-Allah mudah-mudahan hidayah dan taufik terus menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kan kita mengharapkan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita takwa. Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bekalan takwa sajalah yang menjadi pembenteng dan penyelamat daripada fitnah akhir zaman hari ini. Kerana oleh itu, untuk dapat istiqamah, konsisten, dapat melaksanakan perintah Allah dan sunnah ajaran Rasulullah dalam kehidupan kita, apatah lagi akhir zaman ini satu perkara yang sangat mencabar, sangat sukar. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman, memberikan kita kekuatan untuk banyakkan amal salih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi tuan-tuan, kita masih lagi berada di bulan Rejab, dan kita berada di penghujung bulan Rejab. Sebelum bulan Rejab ini berlalu dalam kehidupan kita, maka ambillah peluang, rebutlah peluang tuan-tuan, sebanyak-banyaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyakkan istighfar, sebanyak-banyaknya minta ampun, minta taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita keluar daripada bulan Rejab ini dalam keadaan disucikan, dibersihkan diri kita, hati kita daripada dosa-dosa yang kita lakukan lantaran dengan keampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.